Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Hari ini 4 Ogos 2021, 10 pagi, bersamaan dengan minggu yang ke-25 PDPR MCO 3.0. Baik, hari ini untuk asas sains komputer tingkatan 1, kita akan mempelajari bab yang pertama, standard pembelajaran 1.1.5, ciri-ciri kesamaan dalam suatu permasalahan. Dalam topik ini, kita akan letakkan 3 objektif utama. Yang pertama, pelajar akan menggunakan teknik pengitlakan di dalam menyelesaikan sebuah masalah. Yang kedua, mengeluarkan perkara-perkara yang sama atau berbeza untuk dinilai dan diberikan satu pengasingan menggunakan teknik pengitlakan. Yang ketiga, memilih dan menentukan juga membuat keputusan untuk mencari satu penyelesaian menggunakan persamaan dan perbezaan dengan kaedah pengitlakan supaya masalah diselesaikan dapat dilaksanakan dengan yang terbaik. Baik, bagi para pelajar boleh rujuk pada muka surat yang ke-13 dalam buku teks masing-masing. Untuk hari ini 1.15, kebolehan untuk mengenal pasti kesamaan atau perbezaan merupakan kemahiran asas bagi penyelesaian masalah dan mereka bentuk algoritma. Apabila ciri-ciri kesamaan atau perbezaan dapat dikesan, masalah boleh dipecahkan kepada bahagian-bahagian yang lebih kecil ataupun kita sebut dia sebagai decomposition ataupun leraian. Lebih banyak corak yang kita temui, lebih cepat dan mudah masalah diselesaikan. Oleh itu, hari ini kita akan mempelajari dua situasi yang mana kita boleh selesaikan situasi-situasi ini untuk menghasilkan satu penyelesaian yang terbaik menggunakan kaedah teknik pengitlakan ataupun abstraction. Anda ialah penyelia di sebuah syarikat. Situasi yang pertama, di syarikat pembungkusan. Anda ialah penyelia di sebuah syarikat pembungkusan. Terdapat 10 bungkusan seperti dalam rajah 1.12. Baik, ada 10 bungkusan. Rajah 1.2 perlu dibungkuskan dalam 4 kotak A, B, C dan D. Kotak yang disediakan mempunyai ketinggian 200 cm. Kaedah yang paling efisien untuk memasukkan kesemua bungkusan ke dalam kotak A, B, C dan D ditunjukkan dalam rajah 1.13. Baik, ini senarai kotak ni tadi. Okey. So senarai kotak ini adalah senarai kotak yang hendak bukan senarai kotak ni, senarai bungkusan. Tinggi bungkusan. Okey, ni 50 cm, 80, 120. Jadi sekarang kita cuma ada 4 kotak untuk mengisikan semua barangan ini. So ada berapa item kat sini? 2, 4, 6, 8, 10. Ada 10 item. Kalau kita totalkan ketinggian mereka, kita akan dapat hasilnya nanti. Walau bagaimanapun, kita boleh menyelesaikan masalah ini dengan pertama, mengasingkan dahulu ketinggian kotak ini daripada yang besar sehingga yang paling kecil untuk memastikan kotak-kotak yang kita bungkus ini boleh memuatkan semua bungkusan yang kita hendak masukkan. Baik, dia bagi satu penyelesaian. Pertama, masukkan bungkusan yang A 120 cm. Kemudian pergi ke langkah kedua, memasukkan yang kedua tertinggi 110. Kerana yang pasti, jika kita letakkan dua bungkusan ini dalam satu kotak, kemungkinan dia tidak boleh mengisi untuk memenuhkan satu kotak tersebut ataupun terlebihlah jumlah dia. So 120, kita tengok yang ketiga, 120, 110, 100. Kemudian barulah kita isikan yang bungkusan yang lebih rendah ketinggiannya untuk melengkapkan bagi setiap bungkusan ini menjadi 200 cm. Baik, kita teruskan ke langkah yang berikutnya. Baik, ini langkah yang biasa kita buat untuk mengisi. Okey, bagaimana langkah ini dibuat? Kita akan hasilkan satu
abstraction ataupun meninggalkan yang tak penting. Bukan meninggalkan, kita menyusun dahulu corak-corak ataupun perkara-perkara yang lebih sama. Maknanya sama, kalau semua nombor besar, kita letak nombor besar dulu. Dan kita letak nombor kecil yang boleh melengkapkan nombor besar tersebut. Okay, kalau tengok yang dibuat oleh penyelesaian ini pada Rajah 1.1.3 ini, okay, bungkusan 1 tak ada masalah, A, B. Kemudian bungkusan C dah jadi masalah. Okay, boleh 170 saja. Bungkusan D boleh sampai sini saja. Yang ini dah 160, ada balance 40. Yang ni ada balance 30. Okay, kemudian masukkan bungkusan C. Okay. Nanti kamu akan dapat ada orang mengisi dengan pelbagai cara. Oleh itu, sebab itulah kita perlu mengesan persamaan yang kita boleh gunakan untuk menyelesaikan masalah ini dengan, maksudnya kalau ada isu yang sama, kita boleh gunakan penyelesaian yang sama. Baik. Jadi dia tulis kat sini, berdasarkan Rajah 1.3, dapatkah anda mengecam corak dalam langkah-langkah penyelesaian? Saya dah sebut tadi, syarikat bungkusan ini telah menggunakan 4 buah kotak untuk memuatkan 10 bungkus. Perhatikan kaedah digunakan, masukkan bungkusan urutan ketinggian. Okay. Nampak tak pattern dia? Dia meletakkan ketinggian yang besar di bawah, kemudian ketinggian yang kecil. Kemudian dia cuba melengkapkan 3 kotak yang penuh tanpa meletakkan mereka kepada satu yang seimbang. Contohnya macam yang ni tadi, sebenarnya boleh je buat ni kan 100. Kalau dia ada 200 kan, boleh je kita buat. Tapi setelah dia membuat pengiraan, dia kena buat pengiraan. Pengiraan tu dia buat dengan mengasingkan, menjadikan dia dengan jumlah-jumlah yang lebih kecil. Barulah boleh dimuatkan dalam satu kotak. Baik, seterusnya kita tengok situasi kedua, syarikat pelancongan. Syarikat pelancongan, anda ialah penyelia sebuah syarikat pelancongan. Pelancong seramai 76 orang daripada 10 kumpulan yang berbeza ke suatu destinasi. Pihak syarikat menyediakan beberapa buah bas pelancongan. Setiap bas boleh memuatkan seramai 20 penumpang. Anda ditugaskan untuk menyusun penumpang supaya setiap ahli dalam kumpulan menaiki bas yang sama. Jadual 1.6 menunjukkan jumlah ahli dalam setiap kumpulan. Baik, kumpulan 1 sehingga kumpulan yang ke-10 mempunyai bilangan ahli yang berbeza yang datang melancong. Jadi anda dikendaki menyediakan berapa buah bas? Okey, kita ada 76 orang, sepatutnya kalau satu buah bas boleh memuatkan, nampak ni dia kata setiap bas boleh masuk 20 orang. Jadi memerlukan berapa? 20 kali 4. Jadi 4 buah bas kita ada untuk 80 penumpang. Jadi bagaimanakah cara untuk kita meletakkan penumpang-penumpang ini ke dalam bas-bas tersebut? Jadi beginilah penyelesaian yang dibuat bila kita menggunakan teknik pengitlakan dengan melihat kesamaan dan perbezaan untuk menyelesaikan masalah ini. Jadi persamaannya sekarang kita tengok corak yang dibuat oleh penyelesaian yang kita boleh dapat daripada situasi ini. Bas A, kumpulan 3 seramai 12 orang. Masih lagi anda melihat corak yang sama dengan yang berlaku pada situasi satu tadi, iaitu meletakkan bilangan yang paling ramai dulu di dalam sebuah bas supaya mereka tidak berpisah daripada kumpulan mereka. Kita boleh saja tambahkan cukup 20. Okey, 12 tambah 7 19. Okey, kita boleh saja buat apa saja formula, tapi yang terbaik adalah kita boleh meletakkan setiap penumpang di dalam bas tanpa bertukar kepada kumpulan yang lain. Mana dia duduk dengan kumpulan dia sahaja. Okay, contoh, kumpulan 3 seramai 12 orang naik bas A. Kumpulan 10 seramai 11 orang menaiki bas B. Kumpulan 7 seramai 10 orang menaiki bas C. Kemudian bas B tadi, kumpulan 6 seramai 9 orang tambah dengan 11 orang dah dapat 20 orang tanpa memisahkan ahli kumpulan dia. Seterusnya, untuk kumpulan bas A lagi, bas A ni dah ada tadi dalam ni adalah 12 orang. 12 orang dah ada. Jadi kita cari mana kumpulannya ada 8 orang untuk memuatkan dia menjadi 20 orang. Okey. Seterusnya ini pattern dia apa persamaan dia. Seterusnya, kita dah ada dalam bas C 10 orang. Jadi sekarang dia cakap dia hanya tambah 7 orang sahaja. Okey, daripada kumpulan 2, so menjadikan 17 orang. Ada 3 lagi kekosongan. Nanti kita lihat dia akan menyambung bagaimana boleh menambahkan penumpang di dalam bas tersebut.
Okey, kita tengok ya.